Okay, kali ni saya nak share dengan anda cara untuk buat benda apa? Benda ini. So botol-botol yang mana kita letakkan label produk ataupun label tepung. Ni banyakkannya saya buat untuk tepung lah. Tepung beras, tepung tepung gandum, tepung jagung dan sebagainya. So kenapa kita buat macam ni? Sebab untuk memudahkan suami-suami di luar sana, anak-anak anda di luar sana yang mungkin tak tahu nak beli jenama apa. Kadang-kadang mak-mak ni dia cakap suruh beli gandum lah, suruh beli gula ke, suruh beli tepung jagung. So dia punya jenama yang dia suka tu. So dia orang kadang-kadang suruh anak-anak ni dia orang beli ikut suka dia orang je. Dia orang tak tahu yang mana satu nak kena beli. So kita buat macam ni. Tarang. Kan senang ni kan. So dia akan ingat, dia akan mudahlah untuk mereka kenal produk-produk yang akan dibeli. Okey, jom kita buat. Jangan lupa subscribe. Okay, sekarang kita nak pergi kedai RM2 beli bekas tu. Banyak kat kedai RM2 lah. So kalau kedai-kedai botol pun ada. Mahidin pun ada kalau saya tak silap. Ni saya tengok kat kedai RM2 tu, saya tunjuk pada anda. Banyak bekas ni dah habis. Bekas dah habis. Cuba cari dulu. Okey, bekas dah habis. Mujur saya ada jumpa dalam plastik ni. Dia orang tak sempat letak atas rak lagi. Cuma bekas ni dia agak lembek. Nah, tengok ni dia ada yang dia kemek dah. Okey, dah kemek macam tu. Dia mudah rosak lah. Tapi okey lah, dia bagi dua. Dalam tu ada satu lagi. Okey, dalam tu ada satu lagi yang kecil. Walaupun dia taklah kuat mana, tapi okey lah. So dia set. Okay, dapat satu yang besar, satu yang kecil kat dalam. Untuk tampal nanti kita akan pakai selotip. So saya belilah. Okey, so sebelum kita guna, kita basuh dulu. Ni kita dah basuh, so kita akan jemur bagi dia kering. Okey, jemur dekat panas bagi dia kering dulu. Lepas tu barulah kita guna. Alright. Okey, so kita nak mulakan kerja kita. Jadi kita akan tengok dulu setiap tepung yang kita nak ambil tu ataupun kita nak masukkan dalam bekas tu. Kebanyakannya saiz dia lebih besar daripada bekas yang saya beli. Jadi kita kena potong lah. Nanti saya tunjuk pada anda. Okey, untuk sebelum kita potong, pastikan kita turunkan dulu pada bahagian atas tu. Sebab ada yang tepung terlalu padat. So kalau terlalu padat, nanti kita potong habis tumpah atas meja. Jadi kita pastikan kita turunkan dulu tepung tu, barulah kita potong. Pastikan kita jagalah dari segi design dia tu, label dia dekat depan tu, supaya tak adalah terpotong nampak teruk sangat kan. Kita nak bagi nampak cantik lah. Okey, jadi kita masukkan tepung dalam bekas. So yang bekas plastik tu, yang plastik asal dia tu, nanti kita akan basuh dululah. Kita akan basuh dulu bersih-bersih, bagi dia kering. Lepas tu baru kita boleh mulakan kerja. Jadi dekat atas tu kita tulis sikit, takut bertukar nanti tepung yang kita guna tu. So dia nampak sama je kalau dah duduk dalam tu. So kita tulis dulu. Okey, yang tadi dah selesai. So kita pergi ke yang seterusnya, yang ni gula. So kita buat satu-satu. Sama saja konsep dia, masukkan semua ke dalam bekas. Kemudian kita simpan plastik tu, nanti kita pergi basuh. So okey, macam ni tepung beras. So dia sangat padat dengan plastik tu. Tepung tu sangat padat. So kita tebuk sikit lubang, supaya dia ada ruang untuk macam bernafas lah. So barulah kita boleh turunkan
serbuk tu ke bawah, baru senang untuk kita potong. Okay, so serbuk tepung beras ni dia nampak seakan tepung lain juga, jadi kita kena tulis lah. Macam gula tadi tu senang, kita tak perlu nak tulis-tulis. Macam ni tepung gandum dia 1 kilo, yang lain tu tak sampai 1 kilo. So yang tepung gandum ni dengan bekas yang saya beli tu sampai full, okay, sampai penuh ke atas. Jadi bekas yang saya beli ni agak kecil lah. Maknanya kalau untuk 1 kilo sedang-sedang elok je lah. Kalau anda nak isi banyak, mungkin nak isi yang 2 kilo, so anda perlu beli bekas yang lebih besar. So kalau yang ni, okay, ni saya nak potong dan saya ukur tadi, dia memang sebenarnya bekas tu kecil je berbanding dengan plastik saiz label setiap produk ni. So tengok terlalu jauh beza dia. Sebab bekas tu walaupun nampak macam besar, tapi bahagian atas tu dah kena potong dah sebab dia tudung. So kita boleh tampal pada bahagian bawah je. Okay, so kita ambil bahagian utama iaitu logo dia, nama dia, dan sedikit keterangan. Yang paling bawah tu macam halal, GMP semua tu tak apalah, kalau tak muat pun kita potong je lah. Yang penting brand betul, supaya anak-anak kita, anak-anak anda, suami anda ke, okay, kalau nak beli tepung mengikut brand yang anda mahu, okay, mereka boleh pastikan brand yang betul dan maklumat yang betul. Okay, pada bawah logo tu biasa ada tulis macam ni, CSR tu gula kasar. Dia ada gula kasar, dia ada gula perang, dekat situ je. Kalau sampai dekat paling bawah tu tak ada apa-apalah. Jadi setakat nampak dengan jelas brand, apa jenis produk dalam tu, cukup. Okay, macam ni CSR bitter brown, ni gula perang. Okay, gula perang pun sama macam brand tadi, CSR juga. So kita pastikan yang nama bawah tu kita ambil sekali, nama bawah tu. Okay, so saya dah siap basuh. Jadi sekarang ni kita nak tampal. Saya hanya gunakan selotip sahaja. So bekas ni biasanya kita jarang lah kita basuh kan. Biasanya kalau kita dah habis, kita top up lah barang yang baru. Kecuali tepung-tepung yang mungkin boleh menyebabkan berkulat dan sebagainya. So yang tu mungkin kita basuh lah. Tapi biasanya tepung ni dia akan bertahan dalam lebih kurang 1 tahun hingga 2 tahun. So mungkin dalam tempoh 1 tahun 2 tahun tu kita tak perlulah nak basuh lagi kita punya bekas tu. Jadi tak ada masalah sangat untuk kita tampal menggunakan selotip. Okay, menggunakan selotip. Terpulang kepada anda juga, anda nak guna double tape ke, anda nak guna gum ke. Tapi bagi saya yang nampak kemas dan mudah adalah menggunakan selotip yang macam dalam video ni saja. Okey, so kita tampal semua penjuru daripada atas, tepi dan bawah. Elakkan, kalau boleh elakkan ada ruang ruang yang mana boleh menyebabkan air masuk lah. So kalau kita basuh dekat bahagian luar tu, tak adalah dia masuk ke dalam label tu sampai menyebabkan stiker ataupun selotip tu mudah tercabut. Jadi kalau kita basuh sekalipun, air tak adalah masuk ke bahagian belakang label tu. Sebab dekat luar biasanya kita tak adalah nak basuh sampai pakai sabun apa semua kan. Yang penting kat dalam, dekat isi tu. Okay, so dah nak habis. Okay, saya dah buat semua. Jadi aktiviti ni anda boleh berkongsi dengan anak-anak anda, dengan suami anda, okay, ataupun anda sendiri boleh buat. Sementara mungkin masih tak ada sibuk sangat dengan persekolahan anak-anak dan sebagainya. So boleh buat dengan mereka sepanjang cuti PKP ini. So saya harap video ini dapat membantu anda untuk menghasilkan organize dapur orang panggil. Okay, organize dapur dengan lebih kemas, lebih mudah untuk suami ataupun anak-anak mengenal pasti brand produk yang anda nak. Okey, jadi itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk hasilkan benda ni bagi mereka ibu-ibu, ayah-ayah yang ada anak yang tak sekolah. Okey, bolehlah buat dengan mereka, suruh mereka buat benda-benda macam ni. Mungkin mak-mak tak ada masa nak buat. So beli bekas-bekas macam ni, berikan kepada mereka, tunjukkan video ni.
Okey, supaya mereka ada aktiviti untuk buat di musim PKP ni daripada duduk saja dalam rumah tu kan. So buat benda ni. Jadi mungkin tak akan ada lagi lah masalah untuk mereka mengenal, okey, ataupun membeli brand yang ibu-ibu suka, okey, yang mak-mak suka. Kadang-kadang suruh beli tu macam-macam je nama dia orang beli kan. So buat macam ni, macam yang saya tunjukkan ni, brand yang saya beli. Kadang-kadang saya tak pakai macam Lily ni, saya tak pakai pun sebenarnya, jarang. Saya biasa pakai macam tepung Faiza, tepung apa Baker tak apa entah. Cuma untuk video ni saya jumpa yang ni je, so kita hentam je lah. Alright. So semoga dapat membantu. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga loceng untuk pastikan anda mendapat notification. Banyak lagi video-video yang saya akan share di masa yang akan datang. Sekian saja, terima kasih.